So hari ni kita nak sambung yang kita bincang malam Khamis lepas. Yang ni kan kita berhenti dekat macam mana anak lelaki dan anak perempuan itu terhasil. Jadi kita tengok sekarang tentang ciri-ciri terangkai seks. Sebelum saya ni bagi tahu juga yang pada mereka yang tak ada hari ni, saya nak buat soalan PSA tu saya nak buat separuh bab je lah kot ikatan 5. Sebab saya duk fikir-fikir kalau saya buat semua nanti kan awak nak cari pun tak tahu bila masa, kat mana semua. Lepas tu cikgu lain pun semua kimia fizik pun separuh. Jadi saya rasa bio pun separuh jugalah. Bukan semualah, maksud tingkatan 5. Tingkatan 4 semua, tingkatan 5 separuh. Nanti saya akan bagi tahulah sampai bab berapa supaya awak lebih fokus. Tak ada lah banyak sangat sebab apa nama tu, lepas ni kalau naik sekolah mungkin akan periksa yang sebenar. Jadi yang waktu tu mungkinlah tahu semua sekali lah. Yang ini taklah fokus pada separuh dulu. Boleh 5A? Boleh. Okey, jadi kita tengok yang ni ciri terangkai seks. Gen terangkai seks merupakan gen yang didapati pada saya kan, pelik lah. Anak saya tutup saya rasa benda saya tak pernah tutup saya punya window ni. Supaya senang. Dia pergi tutup semalam time dia buat kelas. Bukan buat kelas, dia ada periksa minda cergas, minda apa benda tau. Benda laptop saya jadi pening pagi ni. Lama duk main benda ni saja. Apa dia buka tadi? Lima jawab lah. Gen terangkai seks merupakan gen yang didapati pada Kromosom seks. Pada kromosom seks. Tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks. Okey, antara gen terangkai seks itu ialah gen buta warna dan gen hemofilia yang terdapat pada kromosom seks. Okey, gen-gen ini dipanggil gen terangkai X yang merupakan gen resesif yang terangkai pada kromosom X. Okey, yang tadi tak buat ni kromosom seks. Okey, so disebabkan kromosom Y lebih pendek daripada kromosom X, ia tidak mempunyai banyak alel seperti pada kromosom X. Oleh itu bagi lelaki, trait yang disebabkan oleh alel dominan atau alel resesif pada kromosom X-nya sahaja yang akan ditunjukkan. Yang ni faham tak? Sebab itu saya terang dah yang ni. Siapa tak faham dengan ayat ni? Kenapa ada ciri berjaya ditutupi oleh kromosom X tapi tidak berjaya ditutupi oleh kromosom Y. Jadi disebabkan itu kita panggil, kalau orang tu kenalah penyakit berkaitan dengan benda ni, kita panggil dia masalah ciri-ciri terangkai seks. Siapa tak faham yang ni, ayat ni, penyataan ni? Kenapa jadi macam ni? 5A? Faham tak kenapa dia jadi macam ni? Bukan saya tunjuk dah ke? Dia contoh macam ni. Tunjuk dah. Tunjuk dah kan? Lepas tu ada yang, siapa yang tak faham tu boleh tengok balik. Dia contoh kat sini lah. Gen yang mengawal buta warna duduk kat sini. Dia B kecil. Okey. Sepatutnya kalaulah yang ini X, yang ini Y. Kalau B kecil tu muncul dekat X tapi tidak ada bahagian dia pada Y, tak ada dah. So, yang kalaulah buta warna B besar normal, B kecil ni buta warna. Maka orang lelaki ini adalah pesakit buta warna. Okey. Tapi kalaulah dia muncul dalam keadaan gen X
ada dua, iaitu perempuan. Sini ada B kecil, satu lagi dia ada B besar, maka dia akan tutup ni. Dia akan tutup B kecil ni. So, dia dapat B besar, B kecil. Bila B besar, B kecil, orang ni tidak buta warna. Dia hanya pembawa sahaja. Macam itulah. Boleh? Faham tak ni? Ada orang tak faham lagi kenapa maksud ni? Faham. Disebabkan kromosom Y lebih pendek daripada kromosom X, ia tidak mempunyai banyak alel seperti kromosom X. So, yang tentukan ciri X dengan Y, tak ada kaitan lah dengan ni, bukan dia yang bawa. Yang ni macam B ni untuk buta warna. H tu mungkin untuk hemofilia. Ataupun kadang-kadang dia buat dia buat apa tu? Ada juga tanda dia buat macam A besar, A kecil pun ada juga. Ikut-ikut lah, tak kisah pun. Tapi dia akan bagi tahulah dia benda tu mewakili apa. Okey, so oleh kerana lelaki mempunyai satu saja kromosom seks, X, kat sini kan. Maka lelaki lebih berkemungkinan untuk menghidap penyakit pewarisan terangkai seks ini. Manakala perempuan adalah pembawa. Macam dalam contoh kes ni lah. Ni ni. Okey. Dan kita tengok dia kata buta warna. Merupakan keadaan apabila seseorang itu tidak dapat membezakan warna tertentu yang biasanya melibatkan warna merah dan hijau. Ini kena ingat. Okey, ini berlaku disebabkan oleh alel resesif yang dibawa pada kromosom X yang mengakibatkan kebanyakan penghidap buta warna ialah lelaki. Perempuan boleh juga, tapi dengan syarat dua-dua B kecil lah. Kalau yang ini pun B kecil, barulah perempuan tu jadi buta warna. Kalau setakat satu je B kecil, satu lagi tu tak ada, satu lagi tu B besar, dia akan jadi pembawa sahaja. Okay. Kromosom X dan Y perlu sentiasa ditunjukkan semasa menulis genotip dalam pewarisan trait terangkai seks. Alel dominan diwakili oleh huruf besar, manakala alel resesif diwakili huruf kecil lah. Okay, ini sepatutnya awak tahulah macam mana nak tulis dia. Nak tulis dia X tu mesti ada. X ke Y ke dia mesti ada. Cuma kan kita letak B kecil ke atau B besar. Dia macam tu. X kecil ke X Y kan. XX. H kecil ke H besar. Macam saya cakap tadi A tu X dengan Y katalah. A macam ni. Satu lagi dia buat A macam ni juga tapi ada koma boleh. Tak kisah maksudnya tapi dia kena bagi tahulah dekat maklumat tu yang A kecil tu mewakili gen resesif untuk apa-apa. Boleh tak ada masalah kan. Jadi kita wakilkan saja tu. Okey, alel dominan diwakili oleh huruf besar manakala alel resesif diwakili oleh kecil. Okey. Yang tu kalau yang biasanya macam ni. Tapi jangan heran kalau ada yang macam saya tulis yang tu lah. Huruf besar sama-sama tapi ada yang koma-koma saja kan. Okay, sekarang kita tengok macam mana nak melukisnya. Sepatutnya semua dah tahulah macam mana nak lukis rajah pokok ini. Okay, dia kata seorang lelaki penglihatan normal berkahwin dengan seorang pembawa buta warna. Okay, dia kata lelaki tu penglihatan normal. Maksudnya bila lelaki penglihatan normal, katalah saya buat huruf B, saya kekal dengan huruf B. Okay, E, X, X, B besar, Y. Itu maksud lelaki penglihatan normal. Berkahwin dengan wanita pembawa X, X kena ada, dia ada B besar, dia ada B kecil. Bina rajah skema kacukan untuk menunjukkan bagaimana pewarisan buta warna berlaku kepada anak mereka. So kita pun kacuk je lah. Ini kena tulis Indo atau fenotip Indo. Fenotip Indo. Ini ayah. Bukan dia tak guna ayah. Dia guna lelaki. Lelaki. Wanita. Kita guna hak dia bagi ni.
Kena ingat lah biasa kita guna. Kalau dia kata ibu ke bapa, kita guna hak dia bagilah. Okey. Lepas tu, sepatutnya tulis lah lelaki penglihatan normal. Tapi kat sini kalau nak tulis bapa pun tak apa, dah faham dah sebab ibu dengan anak tu kan. Jadi, kalau lagi elok awak tulis penglihatan normal. Wanita pembawa. So, baru tulis yang ni. Lepas tu, kita pun buat ni. Kita akan dapat XB besar, Y. XB besar, XB kecil. Okey, ini apa? Ni apa ni? Gamet. Saya bulat-bulat ni nama dia gamet. Okey, lepas tu dia ada proses kan kat sini. Ni proses apa ni? Meiosis. Meiosis. Okey, kena tulis meiosis. Okey, so kat sini. Saya buat sini lah induk fenotip dia awak nampak. Okey, sepatutnya fenotip induk lah. Lepas tu gamet, lepas tu dia akan buat proses apa seterusnya? Ni proses apa ni? Persenyawaan. Persenyawaan. Kena tulis lah. Persenyawaan. Okay, apa yang dia dapat mula-mula adalah anak dia perempuan, XB besar, B besar. So ini G, no? Genotip apa? Genotip anak. Genotip anak. Lepas tu fenotip anak. So apa fenotip anak dia ni? Perempuan. Normal. Normal. Okay, yang kedua dia akan dapat anak dia, kebarangkalian anaknya adalah XB besar, XB kecil. Yang ini perempuan juga tapi pembawa. Lepas tu dia akan dapat lagi XB besar Y. Kali ni apa? Siapa ni? Lelaki normal. Lelaki? Normal. Normal. Okey, dan last kali yang ini X, B kecil, Y. Yang ini apa ni? Lelaki juga. Buta warna. Buta warna. Okey. So, ada satu lagi yang saya terlupa. Biasa apa? Kena ada nisbah fenotip. Nisbah fenotip ni masuk je lah. Satu perempuan normal, nisbah satu pembawa, nisbah satu lelaki normal, nisbah satu apa tu lelaki yang buta warna. Lepas tu tak muat kebarangkalian. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 semua. Okay, kalau dia ada soalan minta peratus. So, sini 25%, 25%, 25%. Faham Tengoklah dia nak apa? Dia nak bina darjah skema kacukan lah. Jadi dia tak ada minta apa-apa. Cuma awak kena buat lah. Semuanya, sepenuhnya. Supaya tak ada markah yang akan terkurang. Lebih tak apa kita buat. Jangan kita buat tak lengkap. Nanti tak cukup pula dia nak bagi markah. Okay, satu keluarga mempunyai 6 orang anak. Ibu adalah pembawa alel buta warna. So mak dia X, B besar, X, B kecil. Manakala bapa adalah normal. Okey, bapa dia X, B besar, Y. Didapati tiada anak perempuan yang merupakan pembawa ciri itu dan tiada anak lelaki menghidap buta warna. Terangkan bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Okey, awak kena lukis sama macam yang atas ni. Kena lukis sama macam atas ni. Sepatutnya kalau ni soalan lesen lukis dulu hak ni, lepas tu baru awak terangkan. Macam mana terangkan? Ambil yang perempuan normal. Fokus pada perempuan normal dengan lelaki normal ni. Penerangan dia. Sebab tu dia start dengan tiada anak perempuan yang merupakan pembawa sekiranya ovum
yang mempunyai alel dominan XB. Ni, XB. Disenyawakan oleh sperma yang membawa kromosom. Kromosom apa ni? XB besar. XB besar. Tengok ni, ini ovum tau. Okay, kamu kena faham ni, yang ini sebenarnya adalah ovum. Ini ovum. Ini ovum. Ini sperma. Ini sperma. So kita guna je lah. Itu yang kita kata tu tiada ni ada perempuan normal ni kalaulah dapat ataupun awak cakap tak payah cakap-cakap. Awak tak payah cakap tiada. Awak bagi tahu je. Anak perempuan normal itu diperolehi apabila sperma daripada ayahnya yang membawa kromosom XB besar mensenyawakan ovum yang memang mengandungi XB besar juga. Macam tu lah lebih kurang. Kalau tak, bukan ayat ni, tak semestinya salah. Lebih kurang je. Ayat tu bawa maksud yang sama, okey. Berlaku sekiranya tiada sperma yang mengandungi alel XB besar mensenyawakan ovum yang mengandungi Alel dominan. sama lah mana-mana dia sama maksud itu. Berlaku sekiranya tiada sperma yang mengandungi alel XB besar mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan. Okey. Lepas tu eloknya tulis X besar. Sekejap, betul ke tak ni? Tiada anak perempuan yang merupakan pembawa sekiranya ovum yang mempunyai alel dominan XB besar disenyawakan oleh sperma yang mempunyai kromosom XB besar. Betul tak ayat ni? Berlaku. Kalau berlaku bukanlah. Betul dah sebab dia kata tiada. Pening. Okey, betul dah. Okey. Berlaku sekiranya tiada sperma yang mengandungi alel XB besar mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan. Maksudnya apa? Dia mensenyawakan alel resesif lah. Alel resesif lah. Kalau ada alel resesif barulah jadi. So tiada anak lelaki menghidap buta warna sekiranya ovum yang mempunyai Alel dominan. Kenapa dia buat ayat ni kan? Baiklah dia buat berlaku sekiranya sperma yang mengandungi alel XB kecil mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan. Saya rasa kalau ayat tu dah buat macam tu lagi sedap ni. Tahulah, kita ikut dia je lah. Tapi yang tu lah, bagi tahu kalau dah macam mana nak suruh jadi anak yang perempuan tu anak perempuan itu buta warna ke apa, kita kena bagi tahu je lah. Berlaku sekiranya tiada sperma yang mengandungi XB besar mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan XB besar. Berlaku sekiranya tiada sperma, maksudnya tiada sperma yang mengandungi alel XB besar, maksudnya berlaku sekiranya sperma yang mengandungi alel XB besar. Berlaku sekiranya tiada sperma yang mengandungi alel XB besar. Kat sini sepatutnya alel resesif ni. Kan? Ibu ayat ni pening Berlaku ayat ni. Berlaku sekiranya tiada sperma, maksudnya ada sperma tu dia bagi dengan Y. Mensenyawakan ovum yang mengandungi kan alel dominan kan? Alel resesif lah kat sini kan? Betul tak? Yang ini ada XB kecil. Maksud ayat ni, berlaku sekiranya tiada sperma yang mengandungi alel X besar. Maksudnya dia bagi dengan Y. Y memang tak ada XB besar. Tak Y pun tak ada B kecil. Mensenyawakan ovum yang mengandungi alel, kalau buat alel dominan,
B besar. Mana boleh dapat anak anak apa? Anak berwarna. Anak berwarna dapat kalau saya salah faham ayat ni. Awak faham macam mana? Sekejap. Sebab dia kata anak perempuan. Anak perempuan. Berapa sikit sperma ada X. Perempuan bukan Y lah. Perempuan. Tapi kenapa? Jadi sperma yang mengandungi alel XP besar mensenyawakan ovum yang mengandungi sperma ni bawa tiada sperma yang mengandungi alel XP besar. Jadi sperma ni bawa XP kecil mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan XP besar. Okey, betul dah. Dulu pun nampak pening saya. Berlaku sekiranya tiada sperma, maksudnya hak mari tu adalah XB kecil. Sperma XB kecil mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan. Barulah jadi pembawa. Sepatutnya tulis sini anak perempuan pembawa terjadi sekiranya tiada sperma yang mengandungi alel XB besar macam sebab dia buat pendek sangat, pening jadi ayat. Apalah, awak memang faham betul dah, alel dominan, saya yang pening tak faham. Okey, tak ada masalah lah dengan jawapan tu. Maksudnya kat sini, kalau nak suruh anak tu jadi pembawa, mestilah yang datang tu adalah alel XB kecil. Kenapalah nak bagi tahu tiada sperma yang mengandungi? Bagi tahu je lah, sepatutnya anak perempuan pembawa terjadi apabila sperma membawa alel resesif XB kecil mensenyawakan ovum yang mengandungi alel dominan. Kalau dia letak alel dominan kat sini, ayat dia pun belit-belit. Tapi awak faham Awak faham, okey lah. Awak faham ke ayat ni? 5A? Faham je cikgu. Faham je, tak apalah, saya yang tak faham. Okey, nombor 2. Tiada anak lelaki menghidap buta warna sekiranya ovum yang mempunyai alel dominan disenyawakan oleh sperma yang mempunyai kromosom X. Kromosom Y. Okey lah tu, tiada anak lelaki buta warna. Maksudnya alel dominan bawa sperma tu Y campur dengan ovum XB besar. Kalau tiada anak lelaki menghidap buta warna, maksudnya anak lelaki tu normal. Okey. Tiada sperma yang mensenyawakan ovum yang mempunyai alel resesif kat sini. Maksudnya kalau nak suruh jadi pembawa, dia kena senyawakan dengan alel resesif. So gitulah nak bagi tahunya. Saya pun jadi pening. Okey, ujian 24. Maklumat berikut menunjukkan alel yang dipunyai oleh pasangan suami isteri. B besar, B kecil lah. Buta warna untuk B kecil. So antara berikut, yang manakah menghasilkan semua anak lelakinya buta warna? Kat sini kan pilihan dia adalah awak try and error semua soalan ataupun awak cari je lah yang mana yang agak-agak pun boleh, tapi lebih baik nak selamat try je lah semua. Semua anak lelakinya buta warna. Awak rasa kat mana?
Mesti awak buat dah ni. D. 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 Okey. Kita dah buat kat sini dah. So kita dapat X. X B besar. X B kecil. X B besar. X B kecil. Awak lelaki X B kecil Y. X B kecil Y. Okey, betul dah lah tu D. Hemofilia merupakan keadaan di mana darah tidak dapat membeku dengan normal. Ianya disebabkan oleh Kekurangan. kekurangan apa tu? Kekurangan faktor pembekuan darah. Sebab hemofilia ni penyakit darah lambat beku. Okay, akibatnya pendarahan berlebihan secara dalaman atau luaran boleh berlaku dan menyebabkan kematian. Kehadiran alel, sini R ni mesti resesif kan. Pada kromosom X adalah penyebab kepada hemofilia. Oleh itu, apa benda ni? Lelaki lebih berkemungkinan menjadi penghidap hemofilia. Perempuan hanya akan dapat mendapat hemofilia apabila terdapat 2 alel resesif pada kromosom X. Okey, itu untuk hemofilia lah. Maksudnya sama saja, cumanya jenis penyakit je berbeza. Yang ini melibatkan faktor pembekuan darah yang tidak ada faktor pembekuan darah yang tak ada lah dekat dalam dia punya pembentukan darah tu. Okey, so kat sini fenotip dengan genotip ni kan normal, lelaki normal mestilah X. X apa? Y. Sini XX. Awak letak dulu semua. Pembawa lelaki XY, XX, XX, XY. Okey. But normal. Normal mestilah dekat sini huruf H kan, disuruhwakikan tadi. H besar. Ada kat sini. Okey. H besar. Tepi tu dia ada. So sini H besar. Sini H besar juga. Okey. Sini pembawa. Ada pembawa. Pembawa ada tak lelaki? Tak ada. Tak ada. So boleh padam balik. Sini ada pembawa. Pembawa ada. Okey, huruf dia H besar 1, H kecil 1 kan? Yang ini kalau lah dia hemofilia juga mestilah H kecil, H kecil. Sini hanya ada satu saja H kecil. Dia dah jadi pengidap hemofilia. Okey, lepas tu sama juga macam macam mana berwarna tadi. Awak kena tulis semualah. Start daripada fenotip induk. Fenotip induk, bapak dia apa? Dia kata ni pemeriksaan lelaki normal berkahwin dengan wanita pembawa. So sini X. B pula dah H besar Y. Kahwin dengan wanita pembawa ni X. H besar X. H kecil. So berapa kat sini? X H besar Y. Kacut dengan ibu X H besar X H kecil. Sini meiosis. X H besar Y. X H besar X H kecil. Okay.
Kita dapat X H besar, X H kecil. X H besar, X H kecil. X H besar, Y. X H kecil, Y. Salah ni kan. Ni H besar je. Betul kan? Betul dah ni saya buat ni semua. Betul. Okey, ni sebab fenotip anak ini perempuan normal. Sini perempuan pembawa. Lelaki normal, lelaki hemofilia. So nisbah dia 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Sama lah macam yang atas tu lah. Okey, lengkapkan jadual di bawah bagi menunjukkan genotip bagi pewarisan buta warna dan hemofilia. Wanita homozygote dominant. Homo tu sama. Okey, untuk wanita kena buat dulu XX lah. X, 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 X. Silap. Lelaki lah. X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, 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 X. Baru kita masukkan dia punya alil. Wanita homozygote dominant homozygote ini buta warna B besar, H besar, H besar. Wanita pembawa 1 huruf B besar, 1 B kecil, 1 huruf H besar, 1 huruf H kecil. Homozygote resesi B kecil, H kecil, tak ada dah. Ni betul lah ni. Ni H kecil, X kan ni. Wanita. Okey, lelaki normal, sini B besar. Lelaki normal hemofilia, sini H besar. Okey, penghidap B kecil, H kecil. Okey, sama tak? Sama tak macam awak buat? Sama. Okey. Kebolehan menggulung lidah dan bentuk lekapan cuping telinga. Antara ciri-ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak mengikut hukum Mendel ialah kebolehan menggulung lidah dan bentuk lekapan cuping telinga. Kebolehan menggulung lidah adalah trait ni. Dominan. Bentuk cuping telinga tidak melekap merupakan dominan terhadap cuping telinga melekap. So yang melekap tidak melekat dominan. Yang ni gulung lidah dominan. Okey. Lelaki yang tidak boleh menggulung lidah berkahwin dengan wanita yang tidak boleh menggulung lidah. Alil R besar adalah dominan untuk kebolehan menggulung lidah, manakala R kecil adalah alil resesif bagi tidak boleh menggulung lidah. Lengkapkan ada skema di bawah. Okey, dia kata tak boleh. So tak boleh maksudnya sini resesif lah. Jadi yang ini ni nak tanya, ada kena taruh XX tak? Awak buat ada taruh XX tak? Perlu taruh tak XX? A. 5A. Ada ke tak ni? Oh, 5A. Ada ke tidak nak letak ni X? Huruf X dengan Y ni? Awak buat ke tak? Ras, buat ke tak soalan ni? Amal Buat ni? cikgu. Awak buat ke tak huruf X tu? Y ke? Ada ke tidak kat sini? Perlu buat ke tak? Maksud saya. Tak perlu. Kena letak sekali ke XY tu ataupun tak payah? Tak payah. Alasan dia? Kenapa tak perlu? Kalau perlu, kenapa perlu? Buat apa? Tak tahu kenapa. Kenapa yang atas ni, dua ni kita buat XY ni? Kenapa yang ni tak payah? Yang ni memang tak payah buat lah.
Apa? Sebab XY ni kita letak sekali nak terangkan penyakit ini adalah penyakit terangkai seks. Penyakit yang berlaku pada alel yang ada pada kromosom seks. Tapi boleh menggulung lidah, lekapan cuping telinga ni dia tidak duduk pada kromosom X manusia. Dia bukan duduk pada kromosom seks. Maka kita tak perlulah tulis XX tu. Just kita tulis saja alel dia bagi ni. R besar dengan R kecil saja. Okey. Lelaki tak boleh gulung lidah. Apa kod genetik dia? Apa genotype dia? Tak R boleh kecil. gulung lidah. Apa dia? R kecil. R kecil, R kecil. Okey, yang seorang lagi ni perempuan ni boleh gulung lidah. R besar. Okey, cumanya soalan ni kalau saya tak silap baca lah. Wanita yang boleh menggulung lidah. Dia tak bagi tahu pula wanita tu homozygot ataupun heterozygot. Sepatutnya dia bagi tahulah. Anak apa tu dia tu homozygot ataupun tak homozygot kan. So kita assume sajalah dia mula-mula kita try buat yang boleh buat je dua-dua R besar lah. Dia tadi cakap kan lelaki yang tidak boleh menggulung lidah berkahwin dengan wanita yang telah yang boleh menggulung lidah saja. Alih R besar adalah dominan untuk kebolehan menggulung lidah. Manakala R kecil ada dekat kalau jenis makan cukan di bawah. Sini pun dia tak bagi gapo-gapo kat bawah ni memang kosong kan. So jadi awak buatlah R besar kahwin dengan R kecil. So kita akan dapat R kecil sini R besar. Anak ni semua ni R besar, R kecil. Oh, kalau dah macam ini bukan R besar. Kalau gini ni R besar R kecil lah ni. Kan? Sebab lain-lain ni. Dia tak royak. R besar R kecil. R kecil. Barulah sini dapat. R kecil. Apa yang tak royak? Sini akan jadi R besar satu. Betul dah kan? Sebab dia buat gini. Kalau dia gabung semua boleh menggulung lidah tak apa ni dia buat 3 duduk sekali, 1 duduk tak sekali. Maksudnya perempuan ni, wanita ni adalah heterozygot. Dia tak bagi tahu dia pun. Heterozygot yang boleh menggulung lidah. So, fenotip anak dia ni boleh gulung lidah. Tidak boleh gulung lidah. 3-1. Oh, dapat macam tu. Kalau dia buat semua sekali tadi, bolehlah buat R besar. Kacuk dengan R besar, R kecil. Faham ke kenapa saya padam bukan buat R besar, R kecil? 5A? Cikgu, Bukan R besar, R kecil, betul R kecil, R besar, R kecil. Betul R Mana-mana? kecil, R kecil. Mana yang mana? Genotik Genotik anak. anak tu. R besar. Bulat kedua. Oh. Bulat R kecil, pertama. R kecil dah ni. Lah. Lepas tu, tak jadilah dengan anak panah dia ni. Tu lah pening. Dia akan jadi R kecil. Dia tak royak dia pun. Ginilah, awak buat R besar je lah semua. Lagi pening macam ni. Payah buat yang senang je. Sebab dia tak bagi tahu. Kalau dia bagi tahu tak apa. Ni, buat je semua. Boleh gulung lidah. Ni tak ada. Tak boleh gulung lidah ni tak ada. Semua. Tulis semua. So, 1 nisbah kosong. Tenang yang tu. Kalau yang tu lagi tak.
Awak kena ingat macam soalan ni dia tak bagi tahu ni maklumat yang betul ke saya ada tertinggal maklumat. Awak baca sama tak macam saya baca? Lelaki tak boleh gulung lidah. Sama. Dia memang R kecil dah. Wanita yang boleh menggulung lidah tapi dia tak bagi tahu. Homozygote ke heterozygote macam mana kita nak tahu? Dia cuma bagi tahu R besar tu dominan, kita nak kena wakilkan dengan huruf R besar untuk dominan. R kecil manakala R kecil adalah alien resesif. Bagi tidak boleh menggulung lidah. Mana dia tak bagi tahu. Tak lengkap jawab soalan itu. Cumanya kalau R kecil kacut dengan R besar R kecil tadi kan. Kalau kacut dengan heterozygote jawapan yang macam saya buat tadi dah awak akan dapat dia akan dapat R besar R kecil sama banyak kan. Dua boleh gulung, maknanya sini dia akan dapat 50% boleh gulung lidah. 50% lagi tak boleh kan? Nisbah satu Katakanlah kalau keluar dia kata heterozygote. Kalau soalan ni tukar. Yang ini yang saya buat ni maksudnya kat sini wanita tu homozygote. Saya punya yang dekat dalam gambar rajah yang disedia tu. Faham 5A? Faham. Okey, terusnya adalah pewarisan manusia dengan mengkaji pedigree keluarga. Okey, jadi pewarisan ini ciri manusia boleh dikaji dengan menggunakan pedigree ataupun silsilah keluarga. Ianya merupakan carta alih beberapa generasi yang menunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan dari beberapa nenek moyang sepunya kepada individu-individu dalam generasi semasa. Melalui analisis pedigree keluarga, ahli genetik kemudian telah membuat ramalan tentang pewarisan ciri gen yang berkenaan. Sifat dominan gen atau sifat resesif gen juga dapat dikenal pasti. Ciri gen apa ni? Tidak dominan lah. Dominan. Biasanya muncul dalam semua generasi tetapi ciri gen resesif mungkin tersembunyi dalam generasi yang tertentu. Raja di bawah menunjukkan contoh carta pedigree satu keluarga 3 generasi mewakili penyakit anemia sel sabit. Yang ni anemia tu darah yang bentuk macam tu lah. Tak normal kan. Jadi kita tengok ni generasi dibandingkan okay. So kat sini dia kata perempuan normal. Kalau saya buat macam ni lah. Dia ni apa? Anemia sel sabit. Anemia sel sabit ni awak nak guna huruf apa kalau awak nak wakilkan nak semua bagi faham ni. A lah senang. Yang ni A besar. Perempuan penghidap A kecil. Pembawa A besar, A kecil. Lelaki normal A besar. Lelaki penghidap, tapi kan yang ni tak boleh sebenarnya. Awak kena buat ada huruf X. Sebab ni gen terangkai seks kan. Taklah. Anemia sel sabit. Bukan. Anemia sel sabit bukan terangkai seks. A besar. Ini A kecil. A besar, A kecil. So awak bolehlah buat macam tu. Dia bagi huruf B pula bila saya dah buat A. Tak bagi tahu atas. B besar, B kecil. Sorry. Ini B kecil. B kecil. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Okey, dengan menggunakan B, huruf B untuk alil sel darah merah normal dan untuk penyakit anemia sel sabit berdasarkan pedigree atas jawab soalan yang berikut. Apakah kemungkinan genotype ini dimiliki oleh individu W? Ni dah dikata pak segi tu lelaki kan? Lelaki tapi dia B besar lah. So kat sini kena tulis apa? X B besar Y. Anemia sel sabit ni yang terangkai seks ke? Lupa saya.
Kemungkinan genotype yang dimiliki oleh individu X, perempuan. Sebab dia kata lelaki dengan perempuan, kena buatlah genotip ni. Okey, perempuan penghidap kan? B kecil, betul? Betul. Yang ini? Y ni? B besar, B kecil. Sekiranya individu Y berkahwin dengan lelaki normal, Y, maksudnya dia perempuan, XB besar, XB kecil, kahwin dengan lelaki normal, XB besar, Y. Mungkinkah mereka akan memiliki anak yang mengidap anemia sel sabit? Ada tak chance? Dia kata Tak dapat. individu Y. Try buatlah. XB besar, XB besar. XB besar, XB kecil. Saya skip ni dah. Kalau yang sebenar tak boleh buat gini. Ada deh. Kau dapat berapa? Salah ke saya buat ni? Sekiranya Betul, individu betul. Y. Individu Y tu perempuan. Dia pembawa. Hitam putih separuh tu. So XB besar, XB kecil. Okey, lepas tu dia berkahwin dengan lelaki normal. Lelaki normal XB besar Y. Betul dah kan? Walaupun saya skip ni. XB besar, XB besar. XB besar, XB kecil. Sini XB besar, Y. Sini XB kecil, Y. Betul dah kan? So ada tak anak dia? Tapi dia tanya, mungkinkah anak mereka akan memiliki anemia, anak yang menghidap anemia sel sabit? Anak lelaki lah. Kalau dia tanya anak perempuan, tak ada lah jawapan dia. Kalau dia tanya anak dia adalah barangkalian nak menghidap penyakit anemia sel sabit. Kat sini lah sebab dia kata anak yang menghidap anemia sel sabit. So jawapan bila dia kata tanya anak saja, ya. Anak lelaki mempunyai 25% kebarangkalian menghidap anemia sel sabit. Tu ayat ni. Anak lelaki kebarangkalian. Betul lah. Okey. Kalau dia tanya anak perempuan, ada tak? Ada tak kalau dia tanya? Anak perempuan dia tu ada tak yang menghidap anemia? Kalau soalan ni tukarlah. Tak ada. Tak ada kan? Kalau dia tanya anak lelaki saja, boleh cakap macam ayat ni. Kalau dia nak tanya anak anak saja pun boleh bagi tahu ni lah. Kebarangkalian untuk mendapat anak dia hemofilia adalah 25%. Tapi anak lelaki je lah. Okey, boleh kelas? Boleh nah. Kita masuk bab 12, tak apa kan? 5A, boleh masuk kan bab 12? Boleh. Okey, definasi variasi. Variasi adalah perbezaan Ciri. perbezaan ciri pada organisma dalam populasi atau spesies yang sama. Okey. Ciri fizikal ini ditunjukkan melalui perbezaan fenotipe yang terhasil disebabkan oleh perubahan Struktur. struktur. Perubahan fisiologi dan perubahan biokimia pada sesuatu organisma. Adanya variasi membolehkan kita mengecam individu dalam satu P. P ni apa ni? Tak tahu.
populasi. Populasi. Dan membolehkan kita menyesuaikan diri dalam perubahan Perubahan. persekitaran. So sangat pentinglah sebenarnya variasi ni. Raja di bawah menunjukkan spesies rama-rama Biston butalaria pada batang pokok oak di England. Perhatikan dan jawab soalan berikut. Apakah ciri perbezaan yang terdapat pada rama-rama tersebut? Perubahan warna. Perubahan warna bukan perubahan. Perbezaan. Ciri perbezaan Warna. kan? Perbezaan Perbezaan warna. Ataupun awak bagi tahu jenis warna. Jenis warna tidak sedap je. Kejap. Yang ini ke? Tulis je lah. Ciri perbezaan dia warna putih. Apa ni? Apa ni? Kepak Panggil apa? Apa ni dia panggil? Kepak 5A? Nak panggil ke apa? Kepak ke? Sayap cikgu. Sayap dia kepak pula dah. Sayap. Sayap putih dan sayap hitam. Baru lagi elok. Ciri perbezaan. Kalau bagi tahu jenis warna tak sedap, beza warna tak lengkap juga, bagi tahu je. Terus. Saya rasa yang ni yang terbaik. Sayap putih dan sayap hitam. Ataupun kalau tak ingat perkataan macam saya tadi kan, warna sayap tu kan, awak buat warna putih dan warna hitam. Saya rasa boleh diterima juga. Kepak putih, kepak hitam, tulislah, yang penting beza warna. Perbezaan warna tu boleh dah, tapi kalau saya lagi suka kalau bagi tahu spesifik lagi lah. Okey, nyatakan apakah pemerhatian anda sebelum dan selepas revolusi industri berlaku. Perbezaan dari segi apa ni? Sebelum dengan selepas. Tak tahu Bilangan. Rama-rama cerah. Sini dia guna cerah. Gelap. Sini kena guna cerah. Sayap cerah. Sayap gelap. Tapi saya rasa dia akan terima lah kalau putih dengan hitam. Okey, bilangan rama-rama cerah lebih banyak. Dan rama-rama gelap sebelum revolusi, tetapi bilangan rama-rama gelap lebih banyak dari rama-rama cerah selepas revolusi. Sebab tu saya kata kalau awak tak letak sayap pun tak apa, awak tulis rama-rama cerah dan rama-rama gelap. Boleh tak? Sebab dia ayat kat sini pun sama je. Okey, mengapakah berlaku sedemikian? Sebelum revolusi industri, persekitaran tidak Tercemar. Okey, tercemar. Maka rama-rama cerah sukar dikesan oleh siapa ni? Pemangsa. Okey. Pemangsa. Seperti burung berbanding dengan rama-rama gelap. Selepas revolusi perindustrian berlaku pencemaran persekitaran dengan asap kilang, maka rama-rama gelap pula sukar dikesan oleh pemangsa. Maka populasi rama-rama gelap bertambah. Dan populasi rama-rama cerah berkurang. Itu je lah. Okey. Apakah yang berlaku kepada populasi rama-rama di negara tersebut? Populasi rama-rama gelap berjaya hidup dengan melakukan apa ni? Penyesuaian. Penyesuaian terhadap perubahan persekitaran. Ini menunjukkan pemilihan semula jadi telah berlaku di mana individu yang mempunyai gen berfaedah akan terus bermandiri. Sebenarnya dia tak boleh pilih pun dia nak jadi hitam ke, dia nak jadi cerah ataupun dia nak jadi gelap rama-rama ni. Sebab dia bawaan gen. Tetapi gen itu yang bagusnya variasi ni. Kalaulah semuanya putih, mungkin
rama-rama rama-rama ni telah pun pupus lama dah kan. Tapi disebabkan Allah cipta dia pelbagai warna, maka berlaku pemilihan semula jadi di mana rama-rama berkulit gelap boleh terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Manakala rama-rama cegah pula tak boleh sesuaikan diri. So memang dia akan mati. So ambil je lah kalau lah tak ada variasi ni, tak ada dua jenis warna sayap rama-rama ni. Maka mungkin rama-rama ni memang telah pun pupus lama dah. Okey, faham kenapa itu antara kebaikan variasi lah. Selain daripada kita boleh bezakan individu, dia juga boleh menyebabkan satu-satu spesies itu boleh meneruskan kehidupan dia. Apa kita panggil sebagai meneruskan kehidupan tu? Bermandiri. Okey. Jelas menunjukkan variasi penting dalam pemilihan semula jadi dan Evolusi. Evolusi. Perubahan struktur pada organisma lah. Maka pemilihan semula jadi adalah satu daya evolusi untuk suatu spesies terus hidup dalam suatu persekitaran. Ia berupaya memilih gen-gen yang berfaedah dan menghapuskan gen-gen yang tidak berfaedah dalam sesuatu persekitaran semula jadi. Oleh itu spesies dengan Fenotip yang berupaya menyesuaikan diri mereka terhadap persekitaran akan meneruskan hidup dan terus membiak bagi kemandirian lah. Okey, ini yang bagusnya lah. Tapi ada satu kes yang tak bagusnya. Macam contoh COVID-19 lah waktu saya terangkan kat awak kan. Sebab memang semua benda dia akan berevolusi, dia akan cuba untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kenapa COVID-19 itu dia tak stay dekat strain alpha saja, strain yang mula-mula jumpa. Kenapa dia jadi beta dan dia pergi kepada delta, lepas tu kita dengar yang terbaru yang lagi kuat lambda kan. Sebenarnya banyak tau awak tengok dekat dalam internet. Dia ada banyak strain. Cuma yang kita dengar, yang biasa kita dengar alpha, lepas tu beta, lepas tu delta sekarang yang menyebabkan banyak kes dekat Malaysia ni, dan yang kita takuti, banyaklah negara takut juga adalah strain lambda tu. Itu semua adalah pemilihan semula jadilah tu. Bila dia, yang mana boleh survive banyak. Sebab kalau dia dengan strain alpha saja, maksudnya dia tak akan boleh teruskan kehidupan dia lah. Sebab manusia pun cuba untuk berevolusi. Kita tak adalah nampak evolusi kita macam mana. Cuma kita dah hasilkan vaksin. So vaksin tu boleh mengawal penularan alpha dengan beta. Tapi delta dengan lambda tak tahu lagi keberkesanannya. Sebab vaksin tu dihasilkan waktu alpha tu tengah banyak di dunia ni. Dekat kebanyakan negara kan. Tapi bila dia jadi beta pun bolehlah lagi sebab vaksin tu kan bukan sekejap nak dihasilkan. Waktu gelombang kedua tu dia dah start dengan yang beta tu. Okay, sekarang gelombang ketiga. Gelombang ketiga tu delta. Kita pun tak tahu apa. Kita minta jauh lah yang lambda tu sebab dengar-dengar yang tu lagi bergerak lah. Vaksin pun tak boleh nak ni kan. Tapi memang awak kena ingat lah, vaksinasi bukan untuk menghalang 100% jangkitan. Dia lebih untuk mengurangkan impak penyakit tu sendirilah. Okey, itu kes pasal evolusi dalam virus. Dia memang sangat cepat. Dia sangat-sangat cepat. Dia tak macam haiwan lain. Sebab dia kan haiwan unisel. Sebab tu dia sangat cepat dan cekap. Mutasi sentiasa berlaku dalam virus dan bakteria ni. Okey, terutama sekali virus lah sebab dia paling senang nak berevolusi, bermutasi. Okey, tapi kita sebagai manusia memang takut dengan mutasi diorang. Diorang nak sebab diorang nak terus survive. Tapi kita tak nak, kita nak elak benda tu kalau boleh. Sebab dia akan jadi lebih kuat. Okey, nyatakan keperluan variasi kepada sesuatu organisma dalam suatu spesies itu. Memastikan suatu spesies terselamat daripada pemangsa. Mengelakkan Kepupusan spesies. Membolehkan, awak nampak ke tak ni? Tak nampak ego, gelap. Tak nampak. Sekejap.
Okey, nampak dah? Nampak ah. Okey, membolehkan Pengecaman. bukan. Membolehkan penyesuaian individu dalam spesies yang sama. Betul ke tak saya ni? Betul dah. Kejap. Betul. Bukan. Salah. Betul dah, pengecaman dalam spesies yang sama. Membolehkan spesies sesuatu organisma Menyesuaikan. menyesuaikan diri kepada perubahan persekitaran. Okey, lagi. Membolehkan alam semula jadi memilih sifat-sifat baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak bersesuaian. Okey, menjamin, ini senanglah. Kemandirian. Tolong ingatlah perkataan ni. Kalau variasi, kepelbagaian, lepas tu ni yang apa kita boleh cam orang tu lah. Membezakan seseorang tu kan, kalau tak pun. Okey, satu lagi untuk dia terus bermandiri. Kemandirian lah sebenarnya. Tak sedap pula komen. Kemandirian satu-satu spesies tu. Bagi tahu yang supaya dia tu tak pupus sebenarnya. Itu kepentingan variasi yang paling penting lah. Okey, membenarkan pembiakan silang antara spesies untuk membentuk spesies Baharu. baharu ke baru? Saya pun tak tahu. Awak tanya Cikgu BM sebenarnya baharu ke baru ke? Saya lama dah tinggal. Okey. Murid-murid kelas 5 Alpha telah menjalankan eksperimen untuk mengenal pasti jenis bervariasi dengan mengikutkan data ketinggian dan kumpulan darah masing-masing. 2 graf di bawah telah diplotkan. Okey, saya harap pasal variasi ni kan awak senanglah nak ingat. Kalau saya sebenarnya paling mudah ambil je contoh. Kalau variasi selanjang ni ketinggian. Yang ini jantina, paling mudah lah. Okey, so perbezaan ciri T tu kat siapa tu? Tinggi. Tidak jelas. Kenapa? Sebab awak nak tahu yang sebenar, awak kena ukur dia. Dia tak jelas lah. Dia ada kumpulan pertengahan. Dia ada kumpulan kita boleh bagi tahu dia ni paling rendah, dia ni paling tinggi. Grup tengah-tengah tu, kita tak nak decide dia duduk kumpulan tengah ataupun kumpulan tinggi ataupun kumpulan rendah. Jadi itulah yang dikatakan perbezaan ciri dia tidak jelas dan tak jelas dan tak ketara lah. Berbanding dengan untuk variasi tak selanjar. Kalau kita tengok contoh jantina, memang kita tahu laki seorang, perempuan seorang kan. Macam mana ciri dia? Nampak dengan jelas dan terang perbezaan tu, ketara sangat. Okey, graf taburan Normal. Okey, graf taburan normal ataupun kita panggil ataupun graf ataupun ditulis histogram. Okey. So bentuk graf yang ini pula discrete. Atau graf bar. Graf bar yang jarak ni ada jarak. Yang ini graf bar rapat. So kuantiti ataupun perbezaan boleh diukur kat sini. Sebab tu awak boleh ambil pembaris, ukur tinggi awak, boleh timbang berapa berat awak sebab dia variasi selanjar. Dengan pengukuran tu lah baru kita boleh tahu dia ni tinggi mana sebenar-benarnya, nak masuk kategori mana. Kalau kita tengok gitu je, kita tak boleh decide pun sebenarnya. Okay. Untuk yang tak selanjar pula, ciri dia adalah Kualitatif. kualiti ingat yang tu. Kualiti. Tapi dia kualititatif. Tu kata ini. Salah. Bukan kualititatif. Kualitatif terus. Kualitatif. Kan? Sebab sini kuantitatif. Dia daripada kualiti. Liti tu tak adalah terus tambah jadi tatif. Okey. Iaitu perbezaan tidak boleh
Diukur dan digradekan kerana ciri-cirinya hanya ditentukan oleh faktor genetik saja. Ada ke tak ada? Melekat ke tak melekat? Bentuk apa tu, jari awak berpusar ke, komposit ke, dia dah decide dah. Darah A ke, B ke, O ke, AB. Tak payah ukur-ukur. Kita cuma nak tahu dia ada ke tidak bawa antigen A, ada ke tidak bawa antigen B, ada ke tidak bawa antigen AB. Tak ada bawa antigen dari kategori O. So itu maksud dia. Okey, ada ciri-ciri yang untuk variasi selanjar ni, ada ciri-ciri perantaraan. Taraan. Apa maksud ciri-ciri perantaraan tu? Yang duduk tengah-tengah lah. Ni kumpulan paling rendah. Ini kumpulan paling tinggi. Ni satu ni, ni paling rendah. Daripada sini sampai sini, inilah ciri perantaraan dia. Samalah juga macam kepandaian. Kita ada yang dapat nombor 1, kita ada yang dapat nombor 2, nombor last sekali. Yang tengah-tengah tu, apa kalau depan-depan sikit tu kita kata masih pandai lah. Belakang-belakang sikit tu kita kata tak kurang pandai lah. Tengah-tengah tu, itu. Yang kita tak nak bagi tahu dia pandai, kita tak pandai. Sederhana kita selalu cakap kan. So sebenarnya semua tu adalah ciri-ciri perantaraan dia. Sebab dia punya tu tak jelas dan ketara lah perbezaan dia. Okay, so ada ke tak ciri-ciri perantaraan untuk tidak selanjar? Tak ada. Tiada. Tiada. Okey, faktor ni, faktor apa yang terlibat dengan dia? Faktor persekitaran. Sangat-sangat dipengaruhi. Ini faktor genetik saja. Sebenarnya dia dipengaruhi oleh faktor genetik juga. Tapi kalaulah genetik dia, contohlah genetik tu dalam dia ada T besar, T kecil. Okey, tapi orang tu dia tak makan pun makanan yang kaya dengan protein yang boleh menunjukkan dia punya ciri tu. Dia masih tak dapat jadi orang yang tinggi. Samalah juga dengan kalaulah kamu ini anak Tok Imam ataupun mak kamu ustazah. Senang-senang dua-dualah. Ayahnya Tok Imam masjid, anak maknya ustazah. Tapi kalaulah mak dengan ayah dia ataupun dia sendiri anak itu tidak didedahkan dengan ilmu agama, boleh ke anak tu pandai dalam agama? Tak pandai. Sebab apa? Sebab itu tu persekitaran, cara dia dibesarkan, cara didikan dia, macam mana semua tu yang membantu dalam menjadikan anak itu. Memang dia ada gen dah, mungkin selalu dengar apa-apa semua pandai-pandai, tapi sama juga macam orang kata kalau macam kahwin campur kan, kahwin campur ni sebenarnya kebanyakan dia sebab anak-anak tu sepatutnya jadi pandai, tapi ada je yang berkahwin campur anak-anak tu kurang. Kenapa? Sebab persekitaran lah tu. Tak jamin lah semua tu. Benda tu semua tidak dijamin. So jangan ingat kita ni pandai dah. Tak. Kita akan sentiasa kena belajar lah. Sebab itu adalah faktor persekitaran. Orang yang hafaz Quran sekalipun dia dah hafaz Quran, tapi kalau dia tak ulang, hafazan dia tu akan lupa. Apatah lagi kita yang ilmu agama ataupun penghafalan kita Quran tu sikit tu nampak lalu kat situ. Okey, dikawal oleh ni apa ni? Sebilangan. Gen. Dikawal oleh satu je. X ke Y. Satu gen je. XY tu. Kan untuk tentukan lelaki dengan perempuan tu. Okey. Ni boleh diwarisi tak? Tidak. Sebab tu ada lagu Iman tak boleh diwarisi tu. Ingat yang tu lah. So yang ni boleh diwarisi. Semua mak anak dia A ke O ke semua diwarisi daripada parents dia. Okey. Uji minda 4. Berikut beberapa contoh variasi yang terdapat dalam kalangan organisma. Catatkan jenis variasi dengan huruf S untuk variasi selanjar dan T untuk tidak selanjar. Okey, bentuk cuping telinga. Selanjar ke tak? T. Sebenarnya macam mana cara nak ingat senang? Okey, satu benda yang awak kena ingat. Yang ini berubah. Sentiasa berubah ciri ni. Yang ini tak berubah. Daripada awak lahir sampailah ke mati tak boleh nak ubah. Yang ini ni berubah. Ketinggian lah paling mudah, sebab tu saya suka letak dekat atas ni ketinggian. Waktu awak lahir, 50 cm, 60 cm je.
Sekarang tinggi awak dah berapa? Dekat 2 meter ada yang paling tinggi kan, 1 poin lebih. 1 poin standard 1.5 ke atas lah. Okey, so nak bagi tahu. Cara nak senang nak check dia tu Malaysia selanjar ke Malaysia tak selanjar, awak fikir je. Warna kulit berubah ke tak? Boleh berubah tak ikut persekitaran? Berubah tak daripada kecil sampai ke besar? Berubah tak? Berubah. Berubah selanjar. Okey, warna mata berubah tak? Tak. Taklah. Lahir warna hitam takkanlah boleh tiba-tiba biru. Itu pakai contact lens lah tu. Okey. Kepintaran, IQ berubah tak? Berubah. Macam saya cakap tadi lah. Dah hafal 30 juzuk Quran pun boleh lupa. Kan? Ini bukan pula kita yang orang biasa ni. So ada lesung pipit. Boleh berubah tak? Tak. Tak boleh berubah. Awak jangan kira lah yang orang pergi buat pembedahan plastik tu. Tu dia berubah secara lain tu pembedahan. Dia edit sendiri. Ni berubah ikut persekitaran. Maksudnya tak ada guna teknologi, tak ada buat apa-apa. Tiba-tiba je berubah sendiri jadi gitu. Awak buat ni sebab ada lesung pipit ni. Buat pembedahan nak suruh ada lesung pipit. Ada teknologi tu sekarang. Nanti kan awak kata, ada orang ada perlu lesung pipit. Tak ada. Dia daripada kecil lagi dia akan ada lesung pipit kalau dia ada lesung pipit. Okey, warna bunga? Berubah. Berubah. Terutama sekali, bunga ni ada kadang-kadang tu dia ikut jenis. Bukan jenis, dia panggil apa? Nilai pH tanah. Tanah dia tu. Dia yang kalau beresik dia warna apa. Kalau berakali dia warna apa. Ada macam tu. Okey, pola cap jari. Tak berubah. Tak berubah kan. Jadi dia variasi tak selanjar. Panjang daun? Ni Berubah. daun kecil ada, daun besar dia pada satu pokok. So memanglah variasi selanjar sebab dia berubah. Jenis rambut? Kerinting dengan lurus. Tak berubah. Okey, tak berubah juga yang ni Awak blonde lah banyak kali pun. Kalau dah rambut kerinting tu, kembalilah semula kepada kerinting. Buat rosak rambut je sebenarnya. Okey. Hubung kait faktor variasi dengan jenis variasi. Perbezaan di antara individu bukan sahaja dari segi morfologi tetapi juga dari segi Genetik. Dan fisiologi. Faktor yang mempengaruhi perbezaan ini atau punca variasi ialah faktor genetik dan faktor Persekitaran. persekitaran. Okey, lepas tu dia pun suruh awak lengkap. Boleh lengkapkan tak ni gambar rajah ni? Kena pasti punca bagi dua jenis variasi yang telah dipelajari dengan melengkapkan skema di bawah. Variasi ni, selanjar ni? Persekitaran. Ini genetik sajalah. Genetik. Orang lain semua sama ke ni jawapan ni? Buat ke tidak sebenarnya kau ambil jawapan saya je. Okay, dia pun ni kan faktor genetik ni. Ni proses apa ni? Proses pindah silang. Pindah silang berlaku semasa Profasa 1. kena tulis satu ataupun dua tu wajib ditulis. Kromosom homolog berpasangan dan membentuk Bivalen. bivalen tu duduk dekat-dekat. Melalui proses Sinapsis. sinapsis. Sinapsis tu dia dah duduk cross antara satu sama lain. Titik tempat dia cross itu kita panggil sebagai pindah silang. Semasa kiasma. Titik di mana pindah silang berlaku tu kita panggil sebagai kiasma. Semasa proses 1, dua kromatik yang tidak seiras pada kromosom homolog bersilang pada kiasma ni. Titik dia lah tempat dia bersilang. Okey, bila dia bersilang tu rupa-rupanya dia buat apa? Dia buat pertukaran Segmen. kromatik tidak seiras berlaku menyebabkan penggabungan semula menghasilkan gabungan
Gen. Gen yang barulah. Okey, kromatik kembar berpisah semasa anafasa 2, meiosis 2 membentuk gamet dengan kandungan gen yang berbeza. Gen ke? Genetik yang berbeza. Okey, ini penyusunan kromosom homolog. Okey, semasa pembentukan gamet pada peringkat apa ni? Metafasa 1. Metafasa 1. Pasangan kromosom homolog tersusun secara rawak pada Khatulistiwa. sel. Setiap pasang kromosom yang homolog yang tersusun menghadap kutub secara bebas, tidak bergantung kepada Pasangan. pasangan kromosom homolog lain. Contoh, bagi sel diploid 2N sampai dengan 4 terdapat 2 kemungkinan penyusunan 2 pasang kromosom homolog lah ni. Semasa anafasa 1, pasangan kromosom homolog berpisah untuk membentuk sel anak haploid dengan pelbagai kombinasi kromosom paternal dan kromosom maternal. Paternal daripada ayah, maternal daripada ibu. Okey, pada akhir meiosis terdapat pelbagai Gamet. dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza. Oleh itu, kandungan genetik dalam setiap gamet juga berbeza. Ini sebenarnya hukum Mendel 1. Penyusunan bebas ni, dia hukum segregasi. Dia pisah. Lepas tu, bila dia gabung balik dekat bawah, dan 2-3 jenis sekali dia punya gen yang dibawa, itu adalah hukum Mendel 2. Persenyawaan secara rawak ni kan, termasuk dalam hukum Mendel 2. Sperma dan ovum dengan kandungan genetik yang berbeza dihasilkan melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang. Persenyawaan antara sperma dengan oosit sekunder berlaku secara rawak. Ini menghasilkan zygote diploid yang mempunyai kombinasi Genetik. yang baharu dan berbeza. Keadaan ini mewujudkan Variasi. dalam kalangan individu dari spesies yang sama. So, mutasi ialah perubahan kekal yang berlaku secara spontan dan rawak pada struktur gen atau kromosom. Okey, kandungan genetik yang berubah akan mewujudkan genotip yang baru. Mutasi boleh berlaku pada sel soma atau sel atau gamet. Jika berlaku dalam gamet, mutasi ini dikenali sebagai mutasi sel germa. Maka ciri-ciri yang ditentukan oleh bahan genetik boleh diwarisi dan menyebabkan kecacatan atau penyakit genetik. Mutasi yang berlaku dalam sel soma dikenali sebagai mutasi sel soma. Dan ianya menyebabkan variasi tetapi tidak diwarisi ke generasi seterusnya. Okey, Gana nak sambung ke? Sambung sampai dekat uji minda 6 ni je ke? Tadi saya start kelas dengan awak pukul berapa 10 suku masa. 10 suku. Lepas tu ni nak berhenti dah ni. Dah 11.45 dah, cukup dah masa sebenarnya. Kau nak habis sikit lagi ni. Senyap je semua orang. Tengah-tengah hari ni takut tidur Ada ke tidak orang lain? Senyap je. Amani nyampuk kadang-kadang. Ras senyap. Natasha tak dengar suara. Mia pun. Alisha kan seorang lagi ke siapa lagi ada ni?
Amali, Alisha. Alisha. Mana kelas? Nak sambung ke nak berhenti? Sebab dah cukup masa, lepas tu saya tanya. 5. Saya tak nak buat soalan buku by score, kita memang dah beli. Sebenarnya sedap pergi bincang soalan kalau bincang-bincang soalan hanya, tapi kena complete lah dulu buku by score ni dah beli dah. So awak buat, awak hantar, ramai yang tak buat dan tak hantar. 2 orang je yang rajin buat dan hantar, Amani dengan Farid. Orang lain senyap, jadi saya pun terpaksa lah buat macam ni. Lengkapkan modul, siap semua modul, baru kita start dengan latih tulis soalan lah. Tidak sia-sia je beli buku. Mana? 5A, nak berhenti ke nak sambung? Nyak berhenti Boleh belaka cikgu. Boleh melaka. Lepas tu sini adik. Dah habislah sikit lagi yang ni. Habis yang ni sampai sini dah. 12.2 kita tak masuk lah hari ni. Okey, pengaruh faktor persekitaran ke atas variasi. Apabila variasi itu disebabkan oleh faktor persekitaran, maka ia dikenali sebagai variasi Persekitaran. variasi persekitaran. Okey. Faktor persekitaran tersebut termasuk faktor abiosis seperti pH, suhu dan cahaya. Kenapa faktor persekitaran yang mempengaruhi variasi? Bagi 2 contoh berikut. Yang ni. Ras, siapa ni? Awak jawab apa yang ni? pH ke, suhu ke, cahaya yang ni? Awak boleh jawab. Cepat. Baca. Kalau tak buat lagi pun. Mia bagi tahu yang ni jawapan yang ni. Mia dengar tak? Yang pasal kucing siam tu. Razakin jawab pasal pokok hydrangea. Pokok hydrangea spesies menghasilkan bunga berwarna biru dan keadaan tanah yang beresid, tetapi menghasilkan bunga berwarna merah jambu dalam keadaan nilai yang keadaan tanah yang berakali. So, apa jawapan Ras? Ras Hakim, jawapan senang je ni. Di mana dah? Mutasi cikgu. Ya Allah, awak suruh pilih antara ni, pH, suhu dengan cahaya. Pergi bahasa mutasi pula ni. Keadaan tanah yang beresid tetapi menghasilkan bunga warnanya. So, baca dah tadi. Tolong baca dah pun kita pun. Gapo cikgu? Gapo ni? Ada berakali, ada beresid. Pilihlah nilai pH ke, suhu ke, cahaya. Nilai pH. Nilai pH. Ini nilai pH. Mia. Kucing siam mempunyai warna biru gelap pada bahagian telinga, muka, ekor dan tapak kaki. Ini kerana mereka mewarisi gen yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu. Enzim ini akan berfungsi pada suhu yang rendah daripada suhu badan. Jika bahagian badan yang bersuhu rendah akan berwarna gelap. So sini jawapannya adalah Suhu. Suhu. Baca je soalan tu sebenarnya. Ras enggak. Okey. Kesan faktor persekitaran ke atas variasi melibatkan hanya perbezaan fenotip. Dan bukannya perbezaan genotip. Macam saya cakap tadilah. Kalau dia bawa T besar, T kecil, Allah. T besar, T kecil kan? Sepatutnya dia jadi tinggi. Tapi sebab dia kurang makan protein, dia kurang minum susu, maka T besar T kecil tu kekal dalam gen dia. Fenotip dia je. Tak serupa betul. Sebab tu dia ada kategori pertengahan tu. Tak tinggi mana, tak rendah mana. Mungkin orang yang tinggi sangat tu dia dah bawa gen tinggi, lepas tu dia makan semua benda-benda yang boleh menyebabkan
ekspresi genetik tinggi dia tu lagi tunjuk sifat. So orang yang tengah-tengah tu aduh, sederhana lah. Tak tinggi mana, tak rendah mana. Sebab dalam badan ni memang ada benda tu. Cuma tunjuk ataupun tidak tu lebih bergantung kepada faktor persekitaran. Tapi genotype dia tetap kekal. Oleh itu persekitaran dapat mengubah apa ni? Tak tahu. Sini apa dia? K ni. Kekerapan. Ni kekerapan. Sini genotip. Maka variasi persekitaran tidak boleh diwarisi. Okey, uji meja 7. Saya dilahirkan dengan warna kulit putih seperti ibu ayah dan adik-beradik. Tetapi sekarang tidak lagi dan berbeza dengan mereka. Terangkan mengapa warna kulitnya berbeza. Warna kulit ialah variasi ke apa? Warna kulit Selanja. So dia adalah variasi selanjar. Okey, yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Kena bagi tahu dulu dari kat sini kan. Dia kata kenapa warna kulit dia berbeza. Aku kata okey, awak kena bagi tahu jenis variasi dulu. Apa dia berbeza? Sebab dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Mak dia putih, bapak dia putih. Dia dulu putih. Dulu putih. Kenapa dia dah jadi beza? Mesti dia ada gaya hidup dia tu yang berbeza. So jadi perbezaan warna kulit murid ini dari putih kepada gelap kerana ia sering berada di bawah cahaya matahari. Yang tengok masuk je lah. Pilihlah antara ni tadi. Suhu pH cahaya. Tapi kita tak ada lah pH tu. Okay. So di bawah cahaya matahari dan jangka masa yang lama akan menyebabkan warna kulit yang lebih gelap. Okey, ini kerana pigmen melamin dimusnahkan oleh sinaran ultra ungu dalam cahaya matahari di bahagian kulit yang terdedah. Oleh itu lebih banyak pigmen melanin dihasilkan menjadikan kulit individu itu menjadi lebih gelap. Sebab tu je sebenarnya nah. Interaksi antara faktor genetik dan faktor persekitaran ke atas variasi. Faktor persekitaran boleh berinteraksi dengan faktor genetik untuk menyebabkan variasi. Faktor persekitaran seperti bekalan air dan keabatan cahaya berinteraksi dengan faktor genetik untuk membolehkan pokok tumbuh dengan lebih cepat. Okey, ini contoh pokok. Pada manusia, ciri-ciri seperti ketinggian, warna kulit dan kepintaran dikawal oleh sebilangan gen dan juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ciri yang dipengaruhi akibat interaksi faktor genetik dengan faktor persekitaran tidak boleh diwarisi dan merupakan variasi apa? Selanjar. Selanjar. Terangkan mengapa buah tembikai dari dua pokok adalah berbeza saiznya sedangkan ia ditanam dari biji yang sama. Kemungkinan salah satu pokok tembikai tersebut tidak mendapat bekalan air, garam mineral dan Keamatan cahaya. keamatan cahaya. Jadi saiz buah yang dihasilkan menjadi kecil. Walaupun pokok tembikai itu mempunyai gen yang sama lah sebab daripada biji yang sama menentukan saiz buah yang besar. Okey, boleh? Nombor 9. Rajah menunjukkan satu pokok pisang yang menghasilkan buah yang berlainan saiz pada satu tanda yang sama. Terangkan satu faktor yang mempengaruhi saiz buah itu. Gapo? Dia terang Saiz lebih besar daripada saiz di bawah. saiz apa boleh besar? Saiz buah. Saiz buah pisang di bahagian tandan atas lebih besar berbanding bawah. Kenapa? Itu perbezaan dia lah. Daripada gambar ni, awak tengok. Apa jadi gitu? 3 markah tu. Nak tanya kenapa adalah adik-beradik ada yang besar, ada yang kecil? Ada yang gemuk, ada yang kurus. Faktor persekitaran. Iaitu, contoh kalau manusia tu apa tu? Corak pemakanan, apa yang dimakan, nutrien yang dimakan.
Yang saya cakap tinggi kena makan protein tu nutrien lah. Sama lah, pokok pun sama. So, mula-mula tu bagi tahu pasal perbezaan tu lah. Ni kan, awak kena bagi tahu. Dia kata menghasilkan buah yang berlainan. Kalau awak salin balik, tak dapat markah. Lain tu macam mana? Macam Farid bagi tahu. Lain tu atas besar, bawah kecil. Baru jadi markah awak tau. Kalau awak salin balik je, saiz pokok pisang tu tak sama, kerana terus tak ada markah langsung pun. Padahal awak boleh tukar benda tu dan jadikan dia markah untuk awak. Lepas tu macam bagi tahu kerana faktor persekitaran. Jangan berhenti kat situ. Biologi ni spesifik. Seperti apa? Nutrien yang diperolehi oleh buah tersebut. So macam mana buah yang atas tu dapat besar? Sebab buah yang paling atas mendapat lebih banyak nutrien berbanding buah di bahagian paling bawah. Tu dapat dalam markah awak semua. Faham tak? Tu cara nak jawab dia lah. So, ingat, kalau awak salin direct benda yang dah ada dekat dalam soalan, awak tak akan dapat markah. Tapi kalau awak interpret, inilah yang maksud interpret ni, berlainan. Kita tahu memang dia berlainan sebab tapi apa yang dia lain? So, awak bagi tahu atas besar, bawah kecil. Lepas tu awak bagi tahu, apa boleh jadi atas besar, bawah kecil? Fikir secara logiknya, kenapa? Kaitkan dengan kita sendiri. Kenapa kita boleh jadi besar? Kenapa kita boleh jadi kecil? Bila kita makan banyak. Bila kita makan sikit, kita kecil dah. Tapi makan tu maksudnya kita dapat apa? Kita dapat nutrien yang besar kecil kita tu sebab kalau kita makan karbohidrat banyak, besarlah kita. Kalau kita nak makan karbohidrat sikit dalam diet kita, kecil lah kita. Kalau awak makan makanan yang banyak kolesterol, awak dapat penyakit gapo-gapo. Itu semua boleh kita kaitkan. So kat sini tak ada lah karbohidrat dengan nutrien sebab dia pokok. Karbohidrat dengan lemak. Ini pokok. So kalau awak tak ingat apa-apa nutrien, cakap je lah. Kerana faktor persekitaran seperti nutrien. So macam mana? Terangkan. Buah yang paling atas akan mendapat lebih banyak nutrien berbanding dengan buah di bahagian bawah. Habis cerita. Faham? Boleh? Saya tak tulis dah. Boleh? 5C? 5C pula dah. 5A? Boleh. So, itu cara nak jawab lah. Macam mana kita nak jadikan soalan itu sebanyak mungkin markah kepada kita. Okey, uraikanlah. Daripada soalan tu dia dah bagi tahu sebenarnya maklumat-maklumat kalau boleh ni. Kita dapat ambil maklumat sikit-sikit daripada soalan tu, kita tukar. Jadi kita punya hak kita. Jangan copy bulat-bulat. Hampir sama tukar. Interpret. Tu maksud interpretasi kita. Okey, kita berhenti kat sini lah. Kita sambung hari Selasa lah. Silap. Hari Rabu. Hari Rabu pukul 3, pukul 2 kan? Kelas sekarang. Bukan pukul 1 lah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita dengan Wal'as dan Tafsir Sifat. Sorry tadi saya tak settle lagi sebenarnya. Tapi biarlah. Tak tahulah. Dia jadi lain. Kalau tidak biasa saya tukar banyak-banyak. Email ni tak apa pula. Tak apa ni. Saya kena login sendiri. Benda tu dah jadi hilang semua. Anak saya buat macam mana tak semalam. Okey lah, tak apalah. Baca surah Wa'as. Tadi nak buat boleh left. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama.